Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sesi Parlimen di bulan 11, soalan saya, soalan 11. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Tenom. Kerajaan telah melancarkan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 yang menyediakan hala tuju strategik memacu Malaysia sebagai peneraju global dan pembangunan perindustrian. Dalam melaksanakan NIMP, kerjasama erat dan hubungan yang proaktif di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan adalah sangat kritikal bagi memastikan pembangunan sektor perindustrian dapat dilaksanakan secara seimbang di semua negeri termasuk di Sabah. Di bawah misi 4 MIMP 2030 menyelaraskan pelan pembangunan perindustrian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kerajaan akan memanfaatkan kekuatan dan keupayaan tempatan di Sabah untuk menarik pelabur dalam sektor industri pembuatan berteknologi tinggi yang berfokuskan kepada aktiviti pembuatan hiliran, downstreaming. Dalam hal ini, beberapa aktiviti industri hiliran yang berpotensi telah dikenal pasti khususnya di kawasan Palm Oil Industrial Cluster POIC Lahad Datu seperti berikut. Pertama, sektor hiliran kelapa sawit, biomas dan petrokimia. POIC Lahad Datu mempunyai potensi untuk menjadi hub industri hiliran bagi pengeluaran produk berasaskan kelapa sawit seperti oleochemicals, nutraceuticals, plastik, biofuel kosmetik dan selain itu pengeluaran produk berasaskan biomas dan juga pulp dan fiber juga berpotensi. Kedua, aktiviti berkaitan pelaburan dan logistik. POIC Lahad Datu berpotensi menjadi hub logistik dan transshipment berasaskan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti kemudahan zon perdagangan bebas, bonded warehouse, tempat penyimpanan sejuk beku, pemprosesan makanan dan penyimpanan minyak dan gas, kemudahan bunkering dan bulking serta supply base. Ketiga, industri halal. PIC Lahad Datu juga telah diiktiraf sebagai taman perindustrian pertama berstatus HAMAS di Sabah dan sedia untuk menerima industri yang berasaskan halal seperti makanan, farmasi dan kosmetik. NIMP 2030 juga memberi penekanan terhadap aspek pembangunan kemahiran dan penciptaan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dengan sasaran untuk mencapai 3.3 juta orang pekerja dalam sektor pembuatan di mana 3 juta orang adalah untuk pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan separa kemahiran. Kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memastikan tiada negeri ketinggalan dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor perindustrian. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri Iskandar Puteri di atas jawapan yang diberikan terperinci dan komprehensif. Penawaran pekerjaan kepada graduan TVET banyak bergantung kepada kemajuan serta pertumbuhan syarikat dan usahawan berteknologi tinggi. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kementerian untuk mengukuhkan ekosistem inovasi dan teknologi di Sabah, terutamanya melalui penciptaan kawasan zon teknologi atau inkubator perniagaan bagi memupuk lebih banyak syarikat dan usahawan berteknologi tinggi untuk berkembang pesat agar ruang penawaran pekerjaan kepada graduan TVET di Sabah dapat diperkasakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tenom, Puan Yang di-Pertua. Buat setakat ini pendidikan dan latihan pendidikan ataupun latihan dan teknologi teknikal dan vocasional TVET di Sabah termasuk membantu pembangunan bakat dalam bidang solar bagi menyokong industri solar di Sabah seperti syarikat SPH Kibing, Solar New Materials dan Berhad. Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu telah membantu mengadakan temuduga dalam bagi memadankan tenaga kerja mahir untuk menawarkan peluang pekerjaan di sektor perindustrian yang berkaitan. Dan ILP Kota Kinabalu juga telah dipilih sebagai pusat pembangunan bakat dalam teknologi solar, manakala ILP Sandakan pula
menumpu pada penyediaan bakat untuk industri kenderaan EV dan hidrogen. Bagi negeri Sabah, saya rasa yang penting ialah kita mesti ada pelaburan dalam R&D dan juga industri yang lebih berkualiti. Dan saya harap usaha kerajaan pusat dengan kerajaan negeri boleh membangunkan industri yang memberi pekerjaan dengan nilai dan juga dengan konten teknologi yang lebih tinggi. Terima kasih.